Tuan-tuan, kalau kerajaan ini diambil alih daripada tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh masa sekarang ini, kita maksudnya kita dah langkah 10 tahun ke belakang lah. That's it lah. No hope for this country anymore kalau benda tu berlaku. Ni kawan saya ni, orang Sarawak juga, Profesor Azman. Awang Azman. Pemerhati, okey. Penganalisis, siasatan individu untouchable beri risiko pada kerajaan. Pemerhati politik berpendapat tindakan SPRM menyiasat individu yang untouchable ataupun tidak boleh disentuh akan memberi kesan kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri. Bagi pensyarah akademik Melayu pengajian Melayu Universiti Melaya Dr. Awang Azman Awang Pawi, siasatan terhadap individu tertentu itu pastinya menjadi liku kepada kerajaan. Ia yang ini siasatan ini liku yang besar kepada kerajaan, saya kira. Tapi SPRM punya asas untuk menjalankan siasatan. Kalau tidak asas, maka tiada siasatan. Sudah satu, ia akan bawa risiko kepada kerajaan. Mereka akan disiasat, pemimpin besar atau tycoon besar, risikonya ada pada kerajaan. Tapi mereka yang disiasat tidak perlu bertindak balas jika tidak melakukan kesalahan. Kecuali memang melakukan kesalahan. Kita berpegang kepada prinsip tidak bersalah selagi belum dibuktikan bersalah. Siasatan ke atas Daim menjadi tumpuan pemerhati politik. Daim juga merupakan individu yang berpengaruh dilihat sebagai proksi kepada bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Malah Daim sendiri mendakwa siasatan dijalankan SPRM terhadapnya merupakan satu penganiayaan politik. Sementara itu, pengendalian politik dan geostrategi Dr. Azmi Hassan pula berpandangan siasatan terhadap individu yang tidak boleh disentuh adalah elok bagi merungkai kebenaran. Ini katanya semasa pentadbiran bekas Perdana Menteri ada individu tertentu yang tidak boleh disentuh ataupun disiasat. Semasa era Dr. Mahathir, banyak tuduhan mengatakan Tun Daim dan keluarganya mengaut keuntungan secara tidak sah tapi tak pernah dibuktikan. Tun Daim hanya mendiamkan diri. Itu tidak penting hakikatnya. Salah tetap salah jika mengaut keuntungan dengan cara salah dan SPRM punya tanggungjawab untuk membuktikannya. Okay. Now, komen saya tentang perkara ini, tuan-tuan. Kita kena sedar, okay, tahun ini adalah tahun 25 tahun Parti Keadilan sejak ditubuhkan pada tahun 1999. Kan? Tahun ini adalah 25 tahun. Kalau sejak kes peristiwa pemencatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tahun depan adalah 25 tahun lah. Tapi untuk penubuhan Parti Keadilan tahun ini adalah 25 tahun Parti Keadilan. 1999 2024 25 tahun Parti Keadilan. Now, antara sebab penubuhan Parti Keadilan, siapa yang ingat dahulu, adalah antara lain reformasi terhadap sistem. Reformasi terhadap sistem. Sesiapa yang berada pada zaman perjuangan Parti Keadilan, penubuhan sebelumnya 1998, kita menyedari bahawa pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mula tergugat. Bukan 1998 tu dia dah mula tergugat dah. Sebelum itu, saya antara orang yang membaca masa itu pertelingkahan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tun Mahathir. Dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni naik terlalu cepat. Dia ada menegur terutama tentang bail out anak-anak Mahathir. So dia tak puas hati kroni-kroni Mahathir. So Mahathir rasa macam dia tak wajar, tak patut perkara itu dilakukan, maka nak dijatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan kena ingat Tun Mahathir ada 3 orang, kalau tersilap saya ada 3 timbalan pada waktu yang prominent, yang 2 prominent lah. 2 sangat prominent. Siapa dia, tuan-tuan? Musuh hitam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Musuh ketat dia seorang lagi, Tengku Razali Hamzah. Tun Mahathir, itu musuh ketat dia. Tengku Razali Hamzah berjaya dikalahkan dengan dia pakai satu tanjak Sabah yang dikatakan ada salib. Okey, kalah. Musuh hitam, dia berjaya jatuhkan dengan peristiwa memali. Kalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, so dia nak kalahkan macam mana? Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak kalahkan macam mana? Kes rasuah tak ada. Penggunaan salah guna kuasa tak ada. Skandal tak ada. So dia cari dan dia reka cerita pada waktu itu dan kemudian diakui sendiri oleh Tun Mahathir, iaitu liwat. Kenapa liwat, tuan-tuan? Okay. Kenapa cerita liwat? Kenapa liwat dibawa? Dia nak letakkan skandal-skandal rasuah dan sebagainya, tak boleh. Jadi dia kena-kenakan kepada satu skandal yang melibatkan seks. Okey, di negara kita, seks melibatkan antara lelaki dan wanita di luar perkahwinan itu bukan satu kesalahan undang-undang. Dia satu kesalahan syariah tapi bukan undang-undang.
Namun begitu, liwat itu adalah satu kesalahan undang-undang jenayah. 20 tahun penjara dan sebatan. Jadi macam mana cara kita nak kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Macam mana cara? So, bagaimana cara dilakukan pada tahun 97 especially, conveniently, driver kepada Wan Azizah mengaku bahawa beliau diliwat di satu villa bernama Villa Trivoli. Conveniently, tiba-tiba dia kata, saya telah diliwat. Tetapi tuan-tuan, dia ada satu buku yang dikeluarkan, kalau tersalah 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri pada masa itu dikeluarkan dan disebarkan di Perhimpunan Agung UMNO pada tahun 1997. 50 dalil. Dan antara yang membenarkan kononnya cerita dalil itu adalah Umi Hafidah. So di dalam dalil itu dikatakanlah dia main isteri orang, kacau isteri orang, isteri Azmin Ali lah. Kemudian dia kata dia ada kekasih ini, kekasih itu. Kemudian dia ada skandal liwat dengan Sukma. Kemudian pemain tenis dia. Last sekali semua ni Sukma kata, mula-mula dia mengaku, lepas tu dia kata tak ada. Pemain tenis Nala Kurapan, saya tengoklah nama dia. Mula-mula dia kata ada sebab polis suruh mengaku, lepas tu dia kata tak ada. Sebab masing-masing kata memang tak ada, tapi polis paksa je. Paksa dia orang suruh mengaku. So akhirnya yang stick adalah siapa tuan-tuan? Yang stick adalah Azizan. Tetapi Azizan macam juga cerita Saiful, mula-mula dia kata bahawa saya dipaksa. Sebab dipaksa dan rela adalah dua section yang berbeza di bawah Kanun Keseksaan. 377B dan juga 377C kalau tidak silap saya. Now, kenapa dia kata dia dipaksa? Sebab teruk sangatlah. Sebab dia bukan GAY. Dia bukannya luar tabi'i. Tapi dia terpaksa mengaku dia luar tabi'i. So, untuk mengelakkan supaya dia tak malu, saya dah katalah dia dipaksa. Tetapi, apa orang kata, konspirator ni tak puas hati. Dipaksa tak boleh. Tak boleh. Kena rela juga. So, akhirnya dia mengaku rela. Dia charge di bawah rela B, tetapi dia tak didakwa. Kerana dikatakan dia adalah pengadu. Mula-mula kata Villa Trivoli tu ada. Tarikh sekian. Bila dikontes kata tarikh sekian itu tengah renovation. Tukar tarikh. Lepas tu bila dah tukar tarikh, okey, teruskan dengan tarikh itu. Dia tak ingat pun tarikh tu bila, tuan-tuan. So bila dah tukar tarikh, trial, Mahkamah mendapati akhirnya di Mahkamah Persekutuan, liwat itu tidak berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati tidak bersalah. Naiknya tuan-tuan, 98 sampai 2004. 6 tahun. Dia ada satu lagi kes, salah guna kuasa. 6 tahun dia kena penjara. Maksimum dia kena penjara. Dan sebaik saja dia dijatuhkan hukuman, section mengenai hukuman tersebut, dihapuskan. Dikatakan dia salah guna kuasa. Salah guna kuasa kat sini bukan rasuah. Ini ramai orang tak faham. Dia dipenjara 6 tahun bukan sebab dia rasuah. Bukan sebab dia salah guna kuasa memanipulasi. Tak. Pada masa itu Umi Hafidah dibawa untuk disoal siasat. Kemudian dia kata pada polis. Saya tak tahu polis ni macam mana kan. So sebagai Timbalan Perdana Menteri dia kata pada ketua polis. Bukan ketua polis negara. Ketua polis KL pada waktu itu dia kata. Hati-hati. Maksudnya jangan lebih-lebih gertak-gertak saja. Itu perkataan dia. Sebab dia tahu polis ni macam mana. Perkataan gertak-gertak saja itu Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara 6 tahun. Bukan rasuah, bukan salah guna kuasa, bukan curi duit rakyat, tak ada tuan-tuan. Okay? Tak ada. Now, balik masuk kepada tahun 2013, kena lagi. Atas liwat lagi. Tuan-tuan tahu kenapa? Tuan-tuan tengok Man on the Run, tuan-tuan akan nampak. Man on the Run itu adalah kisah Datuk Seri Najib Tun Razak ditangkap berkenaan pendedahan tentang kes 1MDB. Pendedahan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap 1MDB berlaku pada tahun 2011. Beliau dituduh pada tahun 2008, 2011 beliau dedahkan, 2013 terus didapati bersalah. Express kes tersebut. Sedangkan kes liwat kedua yang 2008, Mahkamah Tinggi mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. Kenapa? Kata Mahkamah Tinggi, chain of custody. Bukti tersebut didapati ada putus. Ada putus. Kenapa saya cerita putus, tuan-tuan? Dia kata dia dilewat hari Khamis.
Dia pergi swab hari Sabtu sampai mendiang Gopal bukan ram kapal ayah dia. Mendiang Kapal Singh tanya, "Kamu tak pergi semayang ke? Takkan hari Jumaat tak mandi?" Dia kata tak pergi semayang hari Jumaat sebab dia nak simpan air mani itu. So bila hari Sabtu dia pergi, kemudian bagi pada polis, polis simpan dalam laci. 72 jam sebelum dihantar ke lab. Tak letak dalam peti ais, tuan-tuan. Dalam laci je. Tak letak dalam peti sejuk. Tak preserve. Tak seal. So, Mahkamah Tinggi mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. Tapi because of dia bawa kes 1MDB, akhirnya dia didapati bersalah. Kemudian orang sekarang ini, yang geng-geng Walaon, geng-geng sekarang ini, pada masa itu PAS adalah antara yang membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. PAS adalah orang yang membela, yang mengatakan tidak bersalah, sehingga kan Hadi Awang ada mengeluarkan satu buku bertajuk Kazaf. Saya cerita tentang Kazaf ni. Kazaf ni adalah, tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Haji Hadi Awang, Tok Guru PAS Haji Hadi Awang mengeluarkan satu buku bertajuk Kazaf. Saya try beli buku tu, dah habis. Di dalam buku itu menyebut bahawa sekiranya kita menuduh seseorang yang suci itu sama ada berzina atau liwat. Saya ulang balik. Kalau kita sebagai orang Islam menuduh seseorang itu, yang suci itu, sama ada zina atau liwat, termasuk perkataan liwat ke pelantar ke sewaktu dengannya, seolah kita mengindikasikan bahawa dia telah melakukan zina dan liwat tersebut tanpa membawa saksi yang sah, maka kita telah melakukan kazaf, hukumnya kita fasik. Kalau kita seorang ayah, kita tidak boleh menjadi wali kepada anak perempuan kita kerana kita adalah wali fasik. Oh, ada yang kata berdasarkan medical, air mani itu boleh kering, boleh dicek secara fakta. Saya cerita, tuan-tuan, saya nak tanya, air mani kau berapa lama boleh tahan? Berapa lama kering dia tu boleh tahan? Khamis Jumaat Sabtu 3 hari tau. Air mani kau boleh tahan berapa lama? 3 hari dalam keadaan cair. Tak bercampur dengan najis. Air mani tau. Letak atas perut dah. Tengok berapa hari dia boleh tahan. Baik, kita lelaki baik. Kita lelaki, jangan nak menipu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu expert dibawa daripada luar negara. Dia isu satu air mani, satu DNA. DNA itu menurut expert tersebut selepas 72 jam dia deteriorate, bermakna dia degrade, dia tak boleh, sukar nak menentukan DNA. Air mani satu hal, DNA satu hal. Tuan-tuan tak ingat berapa hari tadi? Hari Khamis kan, hari Jumaat, hari Sabtu, itu hari dia kena swab. Lepas itu cotton itu diletak di dalam satu bekas, diletak di dalam drawer polis. Lepas hari Ahad itu, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin baru dihantar untuk cek. Bermakna dia ada 5 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin baru dihantar untuk cek. 72 jam lepas kena swab. 5 hari Ui, power air mani dia ni. Power DNA dia ni. Lepas 5 hari masih ada, boleh detect lagi. Dan menurut pakar DNA tersebut yang dibawa di dalam pembicaraan itu mengatakan adalah agak hampir mustahil untuk kita nak detect DNA untuk tempoh masa yang terlalu lama tersebut. Dua benda besar. Satu, pembuktian, evidence. Bukti itu sendiri boleh dibuang begitu saja. Yang kedua, kazaf. Fasik Pasik. Hashtag pasik, tuan-tuan. Tolong tulis. Pasik. Tolong tulis pasik. Saya bawa balik cerita apa yang Prof. Awang Azman tadi sebut. Menyentuh persoalan tentang siapa yang Datuk Seri Anwar lawan ini sebenarnya. Sistem yang kita lawan ni, dia akan merosakkan, dia akan cuba sedaya upaya untuk nak mengenakan kita. Tonton tengok kes 1MDB di dalam Man on the Run tu. Tonton tahu Kevin Morais yang kena simen
DPP, pendakwa raya yang kena simen, kena bunuh sebab dia yang sediakan kes 1MDB. Saya tak cerita lagi berkenaan dengan bekas ketua, bekas pengarah biro khas, apa nama panggil, biro dia dia yang menyiasat kes SRC. Dia cerita pada saya, dia dapat peluru hidup. Orang hantar dia peluru hidup. Dia start siasat SRC tahun 2015. Dan kes itu Najib didapati bersalah dan dipenjarakan 12 tahun. Dia adalah pengarah yang menyiasat kes itu. Dan dia terima peluru hidup. Dia terima ugutan bunuh, tuan-tuan. Pada masa 2015 dia menyiasat kes itu. Nah, bila rakyat bercerita tentang Anwar Ibrahim tak buat reformasi, Anwar Ibrahim tak buat reformasi, sekarang ini kita tengah melakukannya. That's why saya kata, setahun itu kena cari bukti dahulu. Ada orang tulis tahun lepas reformasi itu tidak berlaku. Kau baru 6 bulan jadi kerajaan kau nak cerita reformasi. Kita takut, kita tangkap dia, tak cukup bukti, dia terlepas begitu saja. Kita boleh cas sekali. Kita tak boleh cas orang di atas pertuduhan yang sama, di atas section yang sama 2 kali kerana cukup tak cukup bukti. Tak boleh. Kita kena cukupkan bukti dahulu, baru kita boleh charge. Ini pun masih lagi nak gali lagi bukti untuk kita nak form evidence nak pergi charge dia. Bila kita bercakap soal reformasi ini yang kita maksudkan. Ini yang kita maksudkan. Ada orang tanya, kenapa tak dakwa lagi Mahathir Is? Tak ada kes ke? Itu saya kata. Kelicikan diorang ini adalah, dia bukan macam kes Najib. Duit masuk dalam akaun bank sendiri. Dia bukan macam kes Najib, duit masuk akaun bank sendiri. Yang ini dia orang memang bijak, tuan-tuan. Dia ada kroni, dia ada proxy dia. Dia ada dia punya cara dan tata cara dia. Dia orang tahu sistem, dia yang cipta sistem tu. Dia yang create sistem tu. So dia tahu lubang-lubang mana dia nak masuk dan nak keluar. Lubang mana yang dia nak sembunyikan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Tiga Abdul. Cerita Tiga Abdul tu adalah satu satira. Yang Datuk yang apa orang kata, P. Ramlee buat. Ini pandangan saya lah. P. Ramlee buat pada waktu itu adalah untuk mengkritik politik Melayu. Tuan-tuan tengok muka tiga Abdul tu, cara dia pakai songkok. Macam orang UMNO pakai songkok. Tuan-tuan tengok Abdul Wahab, muka dia macam Tengku Abdul Rahman. Abdul Wahid macam Tun Razak. Abdul Wahab dia tak macam siapa-siapa. Sebab dua pemimpin pada waktu itu atas kritikan sosial apa? Harta Ismet Ulam Raja di luar negara. Pada waktu itu pun dah ada cerita-cerita dan ura-ura berkenaan dengan harta Ismet di dalam negara dan harta Ismet di luar negara. Tuan-tuan, kita sekarang ini bila tahun 2024 ini, kita dah bermula, bak kata Prof tadilah, Dr. Prof Awang Azman tadi, bermain dengan kita dah sekarang ini kita nak pergi berdiri melawan sistem yang kita tahu akan seriously, tuan-tuan, yang akan cuba sedaya upaya untuk memastikan usaha itu gagal. Termasuk menjatuhkan kerajaan ini. Dia akan bayar, dia akan fund, dia akan donate duit. Sebab itu kenapa Raja Petra bengang dengan saya, sebab saya dedahkan tentang ada dana yang disalurkan untuk nak jatuhkan kerajaan ini. They are willing to do anything, including nak bayar sesiapa untuk memastikan bahawa kes-kes ini tidak berlaku. Kes-kes ini tidak didedahkan. Ini yang berlaku sekarang ini. Kita nak rakyat kerajaan buat reformasi. Ini yang kerajaan buat. This is what the government is doing. Tetapi kita macam tak nampak apa yang kerajaan cuba buat. Kau nak desak kerajaan buat reformasi. Kerajaan dah sedang buat reformasi. Tangkap orang itu. Kerajaan bukan tangkap sekadar ikan bilis tau. Kerajaan tangkap jerung dia tangkap. Dan risiko dia langkah Dubai. Bukan langkah Dubai. Saya tak kata tak ada langkah Dubai. Duit dana ni nak dibawa masuk. Nak pergi rasuahkan apa orang kata ahli parlimen supaya melompat. Benda itu yang tuan-tuan ingat kartel ayam, makan harga makan ayam. Itu kartel harga makanan ayam.
Zaman PN memerintah, dia tak berjaya selesaikan pun kartel makanan ayam ni. Sampai dia kena buat apa? Pasukan jihad harga barang pun tak berjaya. Mat Sabu relax je. Pom, settle masalah telur. Settle masalah harga ayam. Pap, terus pergi denda dia orang 400 juta. Aku nak tengok lepas ni berani tak berani kartel-kartel ni. Bengang tak dia orang ke? Of course dia orang bengang. Adakah dia akan melakukan sesuatu? Of course dia akan melakukan sesuatu. Soalannya, berjaya atau tidak? Panjang saya nak cerita tu, tuan-tuan. Jadi kita tengok bagaimana semua usaha ini sebenarnya tujuan dia apa. Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap dahulu, kita tengok reformasi, dituduh liwat dan sebagainya. Kes-kes itu adalah tujuan utama dia. Nak menutup mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan harapan bahawa dia dah cukuplah Anwar. Kau dah masuk penjara, tak payah lagi nak buat reformasi. Tak payah lagi nak lawan dengan sistem ni, tak payah. Anwar dia dah lawan sistem sejak 60-an, tuan-tuan. Sampai sekarang 2024, tuan-tuan kira, yang lahir 60 pun dah pencen dah sekarang ni. Dia masih lagi nak tegakkan kebenaran itu. Dan setelah puluhan tahun, dia dah menjadi Perdana Menteri, kerja dia baru bermula. Bukan berakhir. Ini baru permulaan ni. Yang duduk lawan selama ini, sekarang ini dia baru bermula. So, macam mana kita nak bantu Is? Pastikan kerajaan ini kekal. Itu je. Jangan bagi dia orang semua untuk nak ambil alih kerajaan ini, kita kata. Kalau tak, sia-sia usaha kita. Serius cakap. Tuan-tuan, kalau kerajaan ini diambil alih daripada tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh masa sekarang ini, kita maksudnya kita dah langkah 10 tahun ke belakang lah. That's it lah. No hope for this country anymore kalau benda tu berlaku.